baca Yasin ini kalamullah, kita baca Quran sama dengan kita baca Quran, dan jagalah makharijul huruf, makhraj hurufnya, sifat hurufnya. Begitu juga dengan adab-adab ketika membaca Quran. Walaupun kita baca Yasin, tapi Yasin adalah satu juzuk daripada Al-Quran. Kemudian yang berikutnya kita baca secara serentak, iaitulah baca secara kolektif, secara berjemaah beramai-ramai, dan dibaca secara jamaah ini jadi kena ikut bacaan ustaz lah. Maksud ustaz baca satu ayat, semua yang join 75 orang ini pun baca 75 ayat. Maknanya ayat demi ayat, jangan terlalu laju, terlalu lambat mendahului khalifah yang memimpin. Kemudian antara lainnya tertib kita baca ialah kita niatkan Yasin yang kita baca ini untuk arwah-arwah yang ustaz nak sebut, antara arwah dan juga Yasin sekali. Kita niatkan bacaan yang kita baca Yasin tahlil arwah ini untuk yang pertamanya, iaitulah Cik Azhar minta tadi buat tahlil arwah untuk ayah kepada Faiz Hakim, pelajar tingkatan 3 Matani. Ayahandanya yang bernama Muhammad Ghazali bin Abdul Qadir. Hajat baca Yasin dan tahlil ini. Begitu juga kita niatkan untuk hajat yang kedua daripada Cikgu Marlia, baca Yasin dan tahlil ini kita niat sedekahkan untuk arwah ayahanda mertua kepada Cikgu Marlia yang bernama Haji Syafi'i bin Haji Jali. Kemudian hajat yang ketiganya daripada Cikgu Nina. Cikgu Nina kita akan bacakan hajat khusus untuk arwah yang bernama Allahyarham Muhammad Ramli bin Muhammad Ni, Allahyarham Ahmad Rafi'i bin Burhanuddin, bapa mertuanya. Dan yang ketiganya untuk Allahyarham Ahmad Firdaus bin Ahmad Rafi'i, abang ipar kepada Cikgu Nina. Kemudian niatkan juga Yasin tahlil yang kita baca ini untuk arwah-arwah yang kalau ustaz ulang hari Isnin lepas, kita niatkan untuk arwah-arwah ada 3-4 orang guru kita, antaranya iaitulah Cikgu Azhar, begitu juga dengan Cikgu Khadijah, ada cikgu-cikgu yang lain yang namanya sekali lagi Ustaz cuba sebut untuk arwah-arwah, antaranya ialah Ustazah Heliani untuk arwah ayahandanya Husin bin Abdul Rahman dan juga Abdul Halif. Begitu juga Kak Jah untuk arwah Haji Mahat bin Lahir, Allahyarham Muhammad Yusuf bin Haji Mahat, dan Allahyarhamah Siah bin Tikaji. Begitu juga Cikgu Masrina dengan Ustazah Cikgu Azizah yang minta supaya suami masing-masing, suami Kak Azhar Muhammad Yazid bin Muhammad Saleh yang kena stroke dan alhamdulillah katanya telah kembali ke rumah, diberi syifa ajilan, sembuh yang segera. Begitu juga dengan Cikgu Masrina supaya ibunya Siti Sarah binti Samad yang menghadapi kanser dan penyakit-penyakit lain supaya diberi kesembuhan dan kesihatan. Begitu juga Cikgu Ain, kaunselor kita, niatkan arwah untuk ayandanya Abdul Wafar bin Putih Abdullah. Begitu juga dengan apa lagi, Cik Azhar, arwah-arwah ibu ayahnya, dan nama-nama yang Ustaz tak sebut nama ini kita niatkan untuk abauna wa ummahatuna, ibu-ibu dan ayah-ayah kita semua, tahlil dan juga wirid zikir yang kita baca. Yasin yang kita baca ini, doa yang kita panjatkan ini untuk arwah-arwah yang telah Ustaz sebutkan namanya tadi. Jadi tepat pukul 7.30 sekarang ini Ustaz akan mulakan bacaan Yasin, dan sama-sama kita baca kepada niat arwah yang telah Ustaz sebutkan nama, tidak lupakan kepada keluarga Ustaz lah, Dinda Ustaz Muhammad Hanif Zuhaini bin Arifin, Muda bin Abdullah, Ijah binti Ismail, dan Yusuf binti Sulaiman.
Jadi semua yang kita baca ini dihadirkan, disertakan kepada arwah yang disebut nama tadi. Jadi kita mulakan yang pertama dengan bacaan Yasin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa khususan ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina allazi ijtama'na hahuna bisababihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم يطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم لا إله وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.
أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما أملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاء إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أمين كما يسير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بحق ياسين اللهم بحق ياسين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أزحرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل محموم المخلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسلك بنا جدة رضاك وأن تجعلنا أحلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك أنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمحبة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا
استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وحقق فيك رجاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حرزك لطفك المصون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المنفس عن كل مغموم سبحان المنفس عن كل محموم سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج فرج عنا همومنا يا حيوم يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم يا كريم. Sekarang kita akan bacakan tahlil untuk arwah-arwah yang telah kita sebutkan tadi. Tahlil ini memandangkan masa yang diberi sebagaimana asal. Jadi usah baca tahlil sempurna, cuma bacaannya tahlil kita baca laju sikit. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin والملائكة المقربين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا الذي اجتمعنا هنا بسببهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته على آل بيت رسول الله إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كحبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كشمس الضحى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كبدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله حي مجيد لا إله إلا الله حي مقصود لا إله إلا الله 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 لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Aminkan doa khusus untuk tali-tali yang kita telah sebut nama-namanya tadi. Aminkan doa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat
وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعده إذا رضيت عنا دائما أبدا ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجهم وذرياتهم وأصحابهم والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعناها هنا بسببهم وخصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وخصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وخصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا الذي اجتمعناها هنا بسببهم وخصوصا إلى أرواح المسلمين والمسلمات وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. أوصل اللهم ثواب ذلك إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بينهم ضائف اللهم رحمتك ورضوانك علينا وعليهم. اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشائخنا ووالديهم ومشائخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف آبائنا وصحائف والدينا والسادات الحاضرين ووالديهم الجميع بالرحمة والرضوان وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللهود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم. Alhamdulillah, kita boleh
menyempurnakan bacaan Yasin dan tahlil dalam tempoh 43 minit, dan kita ada kurang lebih 38 minit ini untuk ruangan tazkirah. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah tazkirah, bagilah peringatan. Fa inna zikra, kerana peringatan, reminder itu, tanfa'ul mu'minin, boleh memberi manfaat kepada sekalian orang-orang mukmin. Maka kita ambil kesempatan untuk santapan rohani pada pagi ini. Ustaz mempersilakan Ustazah Ros Izanuri untuk menyampaikan tazkirah pendeknya kurang lebih 10 hingga 13 minit. Ustaz mempersilakan Ustazah Ros untuk menyampaikan sedikit tazkirah untuk warga pelajar dan warga guru. Falyatafaddali mamduha. Silakan. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Dengar ke suara kan? Boleh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Pengetua, Puan Zarina Mahmud, Pelong Kanan, guru-guru, seterusnya anak-anak didik yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat lah. Sihat walafiat pagi ni. Jadi sebagai sedikit tazkirah ringkas dari Ustazah sukalah untuk kita sama-sama merenung apakah persediaan yang perlu kita lakukan sempena kita menghadapi COVID-19 yang merupakan ujian besar dari Allah Subhanahu Taala, bukan sahaja kita di Malaysia, bahkan menggemparkan seluruh dunia. Jadi apa yang Ustazah nak sentuhkan pada pagi ini, 3 huruf yang perlu ada dalam diri kita lah, iaitu yang pertama Sod, yang kedua Ba, dan yang ketiga Ra, iaitu sabar. Sabar. Mungkin kadang-kadang bila kita dengar perkataan sabar, ada orang kata alah tak layak nak dengar dah lah perkataan sabar tu kan. Mungkin ada orang menganggap sabar tu setakat nak melepaskan jawapan, ataupun sebagai satu jawapan dia kata melepaskan diri, escapism. Sedangkan kalau orang yang bercakap macam ni, sebenarnya dia sendiri pun tak faham apa maksud sabar. Bila Allah duga kita, sabar itu artinya kita tahan. Kita tahan, kita kekang diri kita daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada kesedihan. Kita jadi down, kita jadi macam menyalahkan apa yang Allah duga kita sebenarnya. Allah bagi kita COVID-19 ni sebenarnya bila ujian yang besar ini tanda Allah sayang kepada kita. Buktinya dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah aku ni akan membiarkan kamu berkata, ya saya beriman kepada Allah, sedangkan kamu tak diuji. Sebab itu bila Allah uji kita sekarang ni dengan COVID-19 ni, kita kena kuat sebenarnya. Dan kita kena yakin ini adalah tanda Allah nak mendekatkan kita dengan dia. Dan Allah ni yang maha pencipta, yang maha hebat itu sendiri, yang mempunyai sifat sabar yang ada padanya. Buktinya kita sendiri tengok dalam Asmaul Husna, iaitu perkataan As-Sabur. As-Sabur ini iaitu zat Allah yang maha sabar. Sebab tu kita kena ada kesabaran. Allah Subhanahu Taala yang mempunyai sifat yang penuh kesempurnaan, mempunyai sifat sabar, apatah lagi kita. Ustazah nak bawa bukti kesabaran. Apa yang Allah buat atas tapak kesabaran. Buktinya Allah ciptakan langit dan bumi. Sittata ayyam, iaitu dalam tempoh 6 masa. Allah jadikan
tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Pertukaran daripada waktu siang kepada malam, malam kepada siang. Sebenarnya Allah boleh buat semua tu dalam sekelip mata je. Ya, bahkan kalau manusia yang melakukan kesalahan pun, ya, Allah masih lagi memberi ruang kepada manusia untuk bertaubat, muhasabah diri, bangun malam, takarrub dengan Allah, sebab Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk membersihkan diri. Kalau nak ikutkan, Allah boleh terus saja menghukum, tapi Allah nak didik kita dengan sifat sabar itu tadi. Sebab tu kalau anak-anak tengok kita sekarang ni dalam COVID-19 ni, kita duduk rumah kan, mungkin ada yang rajin tanam pokok, ambil biji benih ke, tanam dalam pasu. Mula-mula kita tengok tak ada nak terus dapat pokok yang cantik. Dapat dia keluar batang dulu, keluar daun, keluar buah yang kita boleh dapat menikmati buah tersebut pada akan datang. Semua ni adalah berlaku gradually ataupun dia sebut sebagai iaitu berperingkat-peringkat. Allah buat sebab nak latih kita sifat sabar. Justru Ustazah nak sebutkan kita ni ada banyak potensi. Kita ni disebut ahsanit taqwim, iaitu makhluk yang memang paling sempurna. Ahsanit taqwim. Dalam diri kita ada ada ilmu, ada hati, ada nafsu, ada akal, komplit. Dan potensi yang Allah bagi ni sepatutnya kita garapkan dengan kesabaran supaya kita dapat meletakkan diri kita di tempat yang mana? Tempat yang Allah redha ataupun Allah tidak redha. Jadi insya-Allah dengan kesabaran itu tadi menjadi ubat untuk kita. Sebab itu bila kita sebut perkataan sabar, apakah ianya berkait dengan keimanan kita kepada Allah? Jawapannya tentu ianya mengaitkan keimanan kita. As-sabru minal iman. Sabar itu adalah sebahagian daripada iman. Buktinya Ustazah nak sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Orang-orang yang bersabar ialah bila diberi ujian dari sudut peperangan, dari sudut penderitaan, dari sudut musibah, dia akan bersabar dan dia berada dalam keimanan yang sebenar-benarnya dan dia berada dalam tapak orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita teliti perkataan sabar ni kan, di dalam Al-Quran ada lebih kurang, tak silap Ustazah, 90 kali disebut di dalam Al-Quran perkataan sabar. Lebih kurang 90 kali. Jadi perkataan sabar tu kita tak boleh anggap ianya jumud. Kalau ikutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara nasihat-nasihat yang Rasulullah bagi kepada para sahabat, kebanyakannya antaranya adalah mengajak sahabat bersabar. Ustazah bawa contoh pagi ni, kisah keluarga Yasir dan juga Sumayyah. Yasir dikenakan siksaan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, iaitu orang-orang Quraisy, pakaikan baju besi. Sehingga akhirnya gugur syahid. Baju besi yang panas, gugur syahid. Begitu juga Sumayyah diletakkan senjata yang tajam ditikam sampai dalam menusuk perutnya kerana semata-mata beriman kepada Allah. Dan pengorbanan mereka ini tidak dibayar dengan apa-apa ganjaran, tetapi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syurga yang antara tertinggi. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri berdoa kepada mereka, sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya syurgalah bagi kamu. Itu perkataan sabar tu sangat penting. Jadi Ustazah rasa bila dalam COVID-19 ni kita kena tengok, kita duduk kat rumah sekarang ni, kita sabar atau tak. Sebab sabar dalam Islam ni dia bersifat produktif, bersifat dinamik, bersifat proaktif. Kita sebenarnya bila duduk rumah, kita tengok kita sabar ni dia mesti bukan hanya berdiam diri, bukan hanya menongkat dagu, bukan hanya berpangku lengan, tapi kita duduk di rumah ni kena diam tetapi ada kebijaksanaan.
Ya, jangan kepada anak-anak yang dengar tazkirah ustazah ni banyak tidur kan. Jadi sebab kita kata sabar. Sabar tu berdiam diri tidur sampai tengah hari. Ya, ada yang kadang-kadang bagi ustazah apa cikgu bagi latihan tak berganjak. Tengok-tengok lepas zuhur barulah ya nak start buat. Agak-agaknya takut tidur lah tu sampai tengah hari kan. Jadi apa yang ustazah nak sebutkan, kita kena bijaksana. Kita jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ambil contoh Rasulullah, walaupun Rasulullah ni banyak musibah, banyak ujian, ya, tentangan hebat daripada tentera Quraisy yang menentang Islam, tetapi Rasulullah tidak hanya berdiam diri, Rasulullah menyusun strategi sampai berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Ya, kemudian susun lagi strategi bagaimana nak hadapi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan paling klimaks susun strategi untuk membebaskan kota Mekah daripada cengkaman orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi sebagai kita kata kesimpulan lah Ustazah nak sebut di sini kan, bahawa kita ni perlunya sabar. Sabar yang pertama dalam ketaatan kepada Allah. Sabar dalam ketaatan ni susah nak buat, dia macam perang dengan diri sendiri. Macam kita makan ubat lah kan. Kita makan ubat, kita telan pahit tapi kita mujahadah nak makan tu sebab kita nak bagi sihat. Jadi insyaAllah pertama saya nak sebut kita sama-samalah sabar dalam nak buat baik sebab dia berlawan dengan nafsu kita, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabarlah kita dalam meninggalkan kemaksiatan. Dalam cuti-cuti ni, dalam PKP ni, kalau boleh anak-anak ustazah tu jagalah handphone tu, jangan ambil kesempatan duk tengok benda-benda yang tak bermanfaat. Sabar untuk kita tinggalkan kemaksiatan ni memang sangat-sangat berat tapi kita kena buat. Dan yang ketiga, sabar bila menerima musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita semua target lah kalau boleh nak cepatnya buka sekolah, nak cepatnya datang sekolah kan. Tapi kita tak tahu PKP ni sambung atau tak, kita tak tahu. Kita hanya berdoa kepada Allah. Tapi musibah tu kita kena ingat, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang datang. COVID-19 tu dia tak datang kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama kita memandang indahnya Islam dengan kita garapkan sabar itu tadi. Dan ingat, sabar itu pahalanya tidak ada batasan, terlalu banyak sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar ni pahala dia tak ada batasan. Mari ustazah nak ajak kita sama-sama sabar dalam bersabar. Semoga kita sama-sama bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Innallaha ma'as sabirin. Yakin Allah sentiasa bersama dengan orang sabar. Bangun solat, berdoa kepada Allah, solat hajat banyak-banyak. Mudah-mudahan masalah yang kita hadapi ini akan adalah akhirnya jalan penyelesaian. Jadi Ustaz, itu sedikit tazkirah dari saya pada pagi ni. Dan sebenarnya rasanya ada Puan Zahara Desa. Minta maaf tadi Puan Zahara sebab tak sebut tadi. Baru perasan. Ada Encik Yasir juga dari PPD. Oh, Masya Allah. Minta maaf Ustazah tak sebut, mungkin tak perasan tadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang kepada Ustaz Yusri. Terima kasih Ustazah. Ustaz Yusri, on mikrofon. Sama-sama. Okey Ustazah, boleh dengar ya? Boleh dengar Ustaz ya? Okey, salam. Okey, terima kasih kepada Ustazah Ros Izanuri di atas tazkirahnya yang menyentuh tentang sabrun, kesabaran. Moga-moga apa yang disampaikan oleh Ustazah kepada anak-anak pelajar dan kita semua, kita dapat ambil istifadah dan boleh dengar ya?
Boleh dengar ya puan? Boleh dengar Ustaz, boleh. Boleh. Okey. Okey, alhamdulillah. Apa dia, Ustaz tak ada apa yang nak diulas berkaitan dengan sabar yang disebut tadi, tapi ada sedikit penambahan mungkin dari sudut persiapan kerohanian lah. Sebab untuk yang kedua ni Dwi Tazkirah, Ustaz ambil kesempatan sepatutnya 7.30 sampai 7.40. Jadi Ustaz ada masa kurang lebih 10 hingga 12 minit ini Ustaz top up sikit buat nasi tambah. Kalau kita makan tak cukup, kita tambah nasi. Hari ini Ustaz nak buat tambahan added value yang dipanggilnya lemping tambah. Terima kasih kepada siapa tadi yang ada, Cik Yasir, Kak Ara. Macam mana Kak Ara? Sungai Pusu. Kak Ara okey Kak Ara? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rindu sangat-sangat cikgu-cikgu Menawati. Kami pun rindu. Terima jemput saya. Terima kasih banyak. Okey, saya akan tambah sedikit berkaitan dengan tazkirah yang kedua ini dengan mungkin Ustaz boleh tambah dari sudut persiapan ketika berada dalam COVID-19 ini. Kita ada dua yang memerlukan kekuatan. Kalau hidup ini tak boleh lari daripada dua lah. Bukan sekadar dua alam. Alam dunia, alam akhirat, alam siang, alam malam. Hidup ini kan berpasangan. Ada hitam, ada putih, kan ada sihat, ada sakit, ada senang, ada susah. Dan ada dalam keadaan luar, ada dalam keadaan dalam. Jadi Ustaz nak sebut dari sudut dalaman. Kita menghadapi ujian ataupun musibah. Allah uji kita ini dengan COVID-19 dan dia memerlukan sekadar persiapan pengeluaran yang diajar oleh doktor dengan kebersihannya, dengan basuh tangannya, dengan penjarakan 1 meternya, dengan stay at home-nya, itu kita kena laksanakan sebagai langkah untuk menyelamatkan daripada musibah dan juga bala. Adapun dari sudut kerohanian, dari sudut dalaman, cuba kita ambil beberapa tips dari sudut agama, mungkin kita boleh manfaatkan secara mudah untuk pelajar-pelajar dan juga untuk kita, guru, dan juga kita sebagai parents, mungkin jadi suami, menjadi isteri di rumah. Di antara yang pertama ialah, kalau Ustazah sebut tentang Ba'ra Sabrun, Ustaz nak sebut juga 3. Namanya D-O-A, doa. Dalam bahasa Arab, ad-doa. Di antaranya memperbanyakkan doa. Kita tak tahu sebenarnya apa yang berlaku dalaman kita, dalam jasad, abdomen, body kita tak tahu. Sama ada virus itu ada ataupun tak ada. Cuma setakat hampir 20 hari ini, mungkin kita anti body kita kuat, kita tak tahu kita dijangkiti. Waliyazubillah. Ataupun ketika ketua keluarga keluar mencari keperluan dapur, dalam tempoh 14 hari ataupun 20 hari ini, tak ada simptom-simptom berpenyakit. Tapi kita keluar, resikonya cukup besar. Sama ada kita sekarang ini ada ataupun tak ada. Tapi Alhamdulillah, kita rasa kita selamat. Pada waktu yang sama, kita kena memperbanyakkan doa walaupun simptom itu tidak ada lagi pada kita. Dan di antara doa yang boleh kita amalkan, bukan sekadar dalam COVID-19 saja, bahkan dalam apa-apa saja, doa yang cukup mudah yang boleh kita amalkan, antaranya memperbanyakkan doa. Dan doa itu Ustaz akan baca, kalau boleh pelajar-pelajar ingat di antara 7-8 doa, 10 ke 12 doa, amal 1-2 doa. Begitu juga dengan guru. Jangan kita kata kita selamat, kita ada pakai ping muka, kita selamat, tapi kita tak tahu yang memberi, yang mencabut, semuanya adalah daripada kuasa mutlak Allah. Sebelum kita sebut amalan-amalan doa yang ringkas yang boleh kita amal, saya sebut kelebihan doa itu sendiri. Ad-doa wal ibadah. Nabi kata doa itu adalah ibadah. Wasta'inu bis sabri was salat. Hendaklah kamu minta kepadaku,
minta tolong kepada Allah dengan cara salah satunya dengan solat. Solat itu sendiri sebenarnya adalah doa. Apa makna as-salat? As-salatu ya ad-doa. Solat dari sudut etimologinya, dari sudut lughatannya, dari sudut bahasanya adalah ad-doa. Dari sudut bahasa solat itu ialah doa. Dari sudut istilah, ma yubda'u bit-takbir wa yukhtamu bit-taslim. Apa sahaja yang kita baca, yang kita buat, dimulakan dengan memberi ucapan takbir Allahu Akbar, taslim, dan ditutup dengan bagi salat. Itulah solat. Apa yang kita baca ada 5. Apa yang kita buat ada 6. Dipanggil rukun qauli, kita wajib baca dalam solat 5. Dan rukun fi'li wajib kita buat ada 6. 2 lagi rukun qalbi. Jadi dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, daripada Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, itulah namanya solat. Apa yang kamu baca, apa yang kamu buat, yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan bagi salat. Itu erti solat dari sudut istilah. Dari sudut bahasa, as-salat ya doa. Solat itu ialah berdoa. Sebab itu dalam solat penuh dengan doa. Jadi kita solat subuh kan, pelajar-pelajar solat subuh tadi kan, jangan join Google Meet baca Yasin tapi subuh tak semayang pula. Jangan macam tu. Kita solat tadi kan, kita baca Rabbil firli, doa Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Duduk di antara 2 sujud. Kita baca sampai 6 waw ataupun 7. Waw ni dia ada dalam tu Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Dipanggil waw 7. Waw tu dan ampunkanlah kami dan rezekikan kami dan rahmatlah kami. Kita baca Allah mahdini fi man hadait wa'afini fi man afait pun doa. Kita baca bukan sekadar ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, doa tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi solat itu penuh dengan doa. Dan Allah menyuruh kita wasta'inu bis sabri was salat, minta tolong kepada Allah. Yang pertamanya wasta'inu bis sabri, dengan bersabar. Ustazah Rus Izanuri telah sentuh tentang sabar, dan yang kedua Ustaz sebut dan dengan solat. Wasta'inu bis sabri was salat, minta tolong kepada Allah yang pertama dengan sabar, yang kedua dengan solat. Jangan tinggal solat. Dan solat dari sudut bahasa, ada pun makna solat doa dengan memperbanyakkan doa. Minta tolong kepada Allah dari sudut wasta'inu, hendaklah kamu minta tolong kepada Allah. Isti'anah dibagi. Bisabri, dengan sabar. Sebab Allah putus-putus suara Ustaz. Okey, saya cuba dekat sikit. Okey, suara okey. Bisalah dengan cara iaitulah sembahyang. Jadi Ustaz fokus, yang pertama pelajar-pelajar kita semua, tambah-tambah musim COVID ini, kita solatlah dengan keluarga. Walaupun tidak ke masjid rutin kita tiap malam dan tiap waktu berjemaah di masjid, tapi ambil kesempatan dengan cara solat berjemaah di rumah masing-masing. Suami, apa salahnya kita menjadi imam untuk isteri kita, anak-anak yang ada kat rumah ini, setiap waktu daripada subuh sampai kepada isyak kita salat berjemaah. Sekali-sekala ya, cikgu-cikgu lelaki tu, apa salahnya sejak kita menjadi suami kepada pasangan kita, sang isteri yang sedang mengandung mungkin, yang sedang ada anak kecil, sekali-sekala kita latih menjadi imam, insya-Allah. Bukan sekadar dengan salat, bahkan dengan wasta'inu bis sabri was salah, dengan cara salat artinya dengan cara memperbanyakkan doa. Ada 3-4 kelebihan berdoa. Yang pertamanya, kalau kita memperbanyakkan doa, yang pertama kita dapat pahala. Ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, sihatkanlah aku, ya Allah, sembuhkanlah aku, ya Allah, hindarilah aku daripada penyakit COVID, ya Allah, lepaskanlah belenggu segala musibah yang kita minta daripada Allah, pasti kita dapat pahala. Kelebihan berdoa,
kita minta dapat apa yang kita minta. Kita minta contohnya sembuh daripada penyakit, sembuh. Ada orang yang minta kaya, dia jadi kaya. Ada orang yang minta supaya naik pangkat, dia naik pangkat. Ada orang yang minta supaya hajatnya tertunai, maka Allah tunaikan. Ini permintaan yang pertama. Apa yang kita minta, Allah tunaikan di dunia. Yang kedua, apa yang kita minta, Allah tak bagi. Kita minta nak kaya, Allah tak bagi kaya. Kita nak jadi pelajar terbaik di sekolah, kita tak jadi pelajar terbaik, akan tak tersenarai pelajar cemerlang tu. Kan hajat kita, apa yang kita minta, tetapi Allah tak bagi. Kita minta naik pangkat, tak naik-naik. Kita minta kaya, tak kaya-kaya, yang dapat kaya. Kan? Tapi Allah bagi yang kedua, namanya ismatun minallah, pemeliharaan daripada Allah. Allah pelihara, termasuk pelihara daripada wabak penyakit. Pelihara bukan sekadar harta, Allah pelihara nyawa, Allah pelihara anak-anak kita tak terlibat dengan gejala sosial, Allah pelihara harta kita mungkin tidak terbakar, bentuk yang dipanggil ismatun minallah, pemeliharaan daripada Allah. Yang ketiga, Allah bagi kelebihan untuk orang yang berdoa, dia dapat pahala. Doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Jikalau daripada akhir balik umur kita 10 tahun, Ustaz sekarang 47 tahun. Kalau kita berdoa dalam tempoh 37 tahun, daripada akhir balik kita berdoa, kita dah terima pahala yang kita buat dalam bentuk doa 37 tahun. Walaupun kita minta tak dapat. Kita minta doa dah 50 tahun tak dapat, dan musibah pun kita kena juga, rumah kita terbakar juga, sakit juga, tapi paling minimum kita sudah dapat pahala. Walaupun tak layak Ustaz guna perkataan paling minimum kerana pahala lagi besar, bukan kecil, tapi paling kecil kita dah dapat pahala. So tak rugi orang berdoa, dapat apa yang dia minta. Kemudian yang keduanya, dia dapat pemeliharaan, penjagaan. Allah jaga harta, Allah jaga anak, Allah jaga sekolah kita, Allah jaga akhlak kita, iman kita banyak. Dan yang ketiga, Allah bagi pahala. Dan adab dalam berdoanya banyak. Saya sebut ringkas untuk anak-anak pelajar. Yang pertama tahmid, yang kedua selawat. Yang pertama alhamdulillah, yang kedua wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lepas tu doa lah, ya Allah ya Tuhanku, mudahkanlah apa yang aku belajar ini, cepatkanlah aku faham ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, selamatkan sekolah aku ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah anak-anakku anak yang soleh. Apa saja yang kita doa dengan bahasa Arab ke, bahasa Melayu ke, mintalah lagi panjang lagi elok kalau kita doa bersendirian. Dan tutup dengan wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillah. Mudah kan? Jadi kita doa hanya ada tahmid, selawat, lepas tu doa ikut bahasa saya. Mungkin cikgu kata saya tak pandai doa Ustaz, tak hafal doa Ustaz, tak ingat doa Ustaz. Anak-anak pelajar cakap kan, ada orang sebut tak berdoa kerana tak pandai doa. Kenapa tak berdoa? Tak hafal doa. Kenapa tak berdoa? Tak tahu doa. Jadi tak pandai, tak hafal, tak tahu doa bukan alasan. Kerana doa tidak perlu hafal. Doa tidak perlu ingat. Doa tidak perlu tahu. Kalau tidak, tu imam je lah doa. Dia pandai baca doa, dia tahu baca doa, dia ingat doa. Habis tu kita bahasa Arab pun tak pandai, kita tak boleh berdoa. Tak, doa ni permula daripada hamba kepada Allah. Kita angkat tangan, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah yang tahu, minta apa saya. Ya Allah hilangkanlah sakit gaul aku ni, ya Allah. Ya Cikgu Sam, sakit gaul, Ustaz pun ada gaul juga ni. Ya Allah, hilangkanlah sakit gaul, makan seafood, makan udang tadi. Ya Allah, sakit rasa ngak dalam kepala lutut. Allah faham apa dia gaul. Allah faham apa dia ngak. Sibuk pun Allah faham. Sebab bahasa itu sendiri dibuat daripada Allah. Jadi doa apa saja, bahasa Kongo ke, bahasa Inggeris ke, yang penting tahmid, selawat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Doa apa saja tutup wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillah. Doa. Ada orang berdoa sebab dia berdoa tak dapat, jadi pendekkanlah doanya. Yang penting Ustaz cakap ada doa, tahmid, selawat.
So dia berdoa, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhanku, doa aku macam minggu lepas jugalah. Maklum je lah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia doa sebab bulan lepas dia dah sebut. Jadi bulan ni pun sama juga. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhanku, doa aku macam semalam je lah. Faham-faham je lah, ya Allah. Wassallallahu alaihi wasallam. Jangan pula begitu. Karena kita sebut, pahala insya-Allah dapat. Nah, doa-doa yang ringkas, okay, ada 1 minit lagi, 1 hingga 2 minit lagi. Doa apa dia, Dik? Bacalah doa-doa mudah. Di samping yang keempat, kita berdoa, kita dapat di hari akhirat. Dapat apa yang kita minta, dapat pemeliharaan penjagaan daripada Allah, dapat pahala. Dan yang keempat, kelebihan berdoa, kita akan dapat di hari akhirat syurga. Jadi tak rugi. Teruskanlah memperbanyakkan doa. Di antara doa-doa yang mudah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Memperbanyakkan doa ini. Tidak ada sesuatu yang boleh memberi mudarat sama ada di bumi ataupun di langit kecuali dengan izin Allah. Ada yang hafal kan? So baca pagi dan juga petang. Pagi selepas subuh dibaca 10 kali, dan lepas daripada asar sebelum menjengah maghrib baca 10 kali. Kalau tak tahu Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baca apa dia? Baca inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Boleh ya? Inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Kalau tak, baca doa apa dia? Doa khusus untuk penyakit ini, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Nah, ini hadis Nabi. Doa kita minta termasuk daripada musibah Covid. Macam mana? Allahumma inni a'udzubika minal baras. Allahumma inni a'udzubika minal junun. Allahumma inni a'udzubika minal juzam. Allahumma inni a'udzubika min sayyi'il asqam. Kalau sambung, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta jauh daripada penyakit sopat, penyakit gila, penyakit kusta, wa min sayyi'il asqam, dan daripada pelbagai jenis penyakit virus yang menyakitkan termasuk Covid. Kalau tak tahu juga baca la haula wala quwwata illa billah. Baca 10 kali. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah. Banyak doa-doa yang kamu boleh amalkan, bukan sekadar baca qul a'udzu bil falaq. Baca qul a'udzu bil falaq dan fokus pada ayat min syarri ma khalaq, daripada segala kejahatan. Khalaq, apa yang Allah ciptakan. Fokus pada ayat. Kalau tak, baca juga li'ila fi quraish ila fi rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Fokus pada ayat allazi at'amahum min ju', Allah yang memberi makan daripada kelaparan, wa amanahum, yang mengaman, mensejahterakan, menyelamatkan daripada ketakutan, termasuk takut dengan Covid ini. Kalau tak, baca ayat kursi. Fokus pada ayat wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Fokus pada ayat wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Di antara amalan-amalan yang boleh kita baca, kalau di antara banyak-banyak doa itu, kamu bacalah, pilih salah satunya yang tinggal. Saya rasa cukup masa Ustaz, kita mula tadi 7.30, sekarang itu 8:40. Okey, Ustaz boleh menyempurnakan dui tazkirah ini. Dan sebelum kita bersurai, Ustaz ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua yang join tadi. Ada lebih kurang 80 orang. Sekarang ini 80 Ustaz. Ni dah keluar ramai. Dah tinggal 16 orang puan. 16? Tak. Sorry. 71. 16.